Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita mulakan pertemuan kita hari ini dengan surah baru iaitu surah An-Nahl. Doakan semoga semua sihat walafiat ya. InsyaAllah, amin. Nak masuk tahun baru dah. Okay. Ini kita di muka surat 651 surah An-Nahl, surah Makkiyah, surah yang ke-27 yang mengandungi 93 ayat. Kita tengok sikit tentang mukadimah surah ni. Saya minta maaf lah ya, langkah-langkah surah. Kalau ikut tu kita mula daripada awal kan. Tapi itulah, sebab tafsir Ibnu Katsir ni panjang. Saya nak skip pun rasa macam nanti tertinggal kan. Jadi kita baca satu-satu lah. Selebihnya maknanya boleh baca sendirilah di rumah kan. Juzuk-juzuk yang lain, surah-surah lain tu. Kalau nak fikir habis, Allah Alam lah bila kita nak habis. Jadi kita pilih lah yang ni kan. Ustazah pilih lah yang mana yang apa. Semua penting. Semua ada kaitan kan. Sepatutnya kita baca berurutan daripada surah awal sampai ikut dia punya nombor kan. Tapi itulah, Ustazah pilih-pilih lah ikut yang Ustazah rasa macam kalau kita baca sendiri, kita mungkin tak pilih surah panjang ni kan. Jadi hari ni Ustazah pilih surah An-Nahl. Muqaddimah ni tak ada dalam kitab ni. Ustazah baca dalam kitab tafsir lain. Kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kitab ni kitab bahasa Jawi. Kitab Al-Quran terbitan dapat JAKIM lah. Ya. Pimpinan Ar-Rahman. Muqaddimah surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini diturunkan di Mekah mengandungi 93 ayat. Dinamakan surah An-Nahl, iaitu tentang semut, kerana kisahnya ada disebutkan pada ayat 18 hingga 19. Dalam kitab tafsir ni pada sebut. Intisari kandungan. Surah ini menegaskan bahawa Al-Quran Al-Karim menjadi hidayah, petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Menceritakan perihal Nabi Musa AS dan mujizat-mujizat yang dikurniakan kepadanya dan menerangkan tentang kebinasaan yang telah menimpa Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Surah ini juga menceritakan perihal Nabi Dawud dan anak-anaknya Nabi Sulaiman. Nabi Dawud, kisah-kisah Nabi, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihimassalam. Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihimassalam. Mereka telah dikurniakan ilmu pengetahuan, meliputi hukum-hukum agama dan pentadbiran kerajaan. Menerangkan bahawa angkatan tentera Nabi Sulaiman bukan sahaja terdiri dari manusia, tetapi juga meliputi pasukan-pasukan jin dan burung. Di antara mujizat-mujizat yang dikurniakan kepada Nabi Sulaiman ialah mengetahui bahasa pertuturan unggas dan semut. Bahasa pertuturan binatang lah dalam kisah ini ada terdapat unggas, semut, ya, yang ada kaitan dalam cerita di dalam surah Al-Nahl. Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan semua, boleh memahami dan bercakap dengan jin dan semua makhluk, semua binatang, ya, makhluk binatang. Dengan perantaraan burung belatuk, Nabi Sulaiman dapat mengetahui keadaan penduduk negeri Sabak yang berajakan seorang raja perempuan iaitu Balqis, dan mereka menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun memerintahkan burung belatuk membawa
suratnya kepada Balqis untuk mengajaknya bersama-sama dengan kaumnya memeluk Islam. Akhirnya Balqis dan pengiring-pengiringnya berangkat ke Palestin untuk menghadap Nabi Sulaiman lalu memeluk Islam. Nabi Sulaiman ni kisahnya di Palestin. Ya. Setelah Allah Ta'ala menceritakan perihal Nabi-Nabi yang telah lalu kepada Nabi Muhammad SAW dan peristiwa-peristiwa yang berlaku yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla serta perihal mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebenaran mereka dan kebenaran agama Allah yang menjadi petunjuk kepada umat manusia. Lalu diperintahkan baginda bersyukur dengan memuji Allah Ta'ala kerana nikmat-nikmatnya itu dan memohon semoga sekalian Nabi-Nabi dan Rasul dilimpahi dengan selamat sejahtera. Kerana mereka lah yang telah menyampaikan agama Allah. Jadi Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran ni. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sampaikan Al-Quran kepada kita. Agama Islam yang berdasarkan tauhid kepada umat manusia untuk mendapat. Ya? Agama Islam berdasarkan tauhid kepada umat manusia untuk mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan pertanyaan-pertanyaan kepada kaum kafir musyrik untuk menggambarkan kebodohan mereka menyembah benda-benda yang tidak berkuasa dan tidak dapat menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lainnya. Padahal yang berhak disembah hanyalah Allah yang menciptakan sekalian alam dan menguasainya dengan tadbir dan takdirnya. Jadi dalam surah 6 ini tentang akidah, tentang tauhid, tentang kerasulan, suara kerasulan Nabi, para rasul, para nabi, tentang nabi nabi yang disebut tadi. Kemudian mengandungi tentang perkara lain iaitu tentang hari kebangkitan dan juga tentang Al-Quran sebagai petunjuk kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian diterangkan pula tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kitab suci Al-Quran Karim yang menjadi sebesar-besar mukjizat yang membuktikan kebenaran junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dan yang antara lain juga mengandungi keterangan-keterangan yang benar mengenai soal-soal agama yang diperselisihkan oleh kaum Bani Israel. Sama ada mereka dari golongan yang mendustakan Nabi Isa AS atau golongan yang mempertuhankannya. Surah ini diakhiri dengan menyuruh baginda menegaskan bahawa ia hanya diperintahkan menyembah Allah yang menguasai segala-galanya dan supaya ia sentiasa membaca Al-Quran dan menyampaikan ajarannya. Oleh itu, sesiapa yang menurut petunjuk Al-Quran dan beramal dengannya, maka faedah perbuatan itu akan terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat dengan membelakangkan ajaran Islam, maka orang itu terserahlah kepada Allah yang akan membalasnya. Itu mukadimah atau dan juga ringkasan surah intisari surah 6. Okay. Kita tengok tafsir kita lah. Tafsir Ibn Katsir ke surat 651 ni ayatnya. Surah 6 dulu ayat 1 hingga 6. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa busyra lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون فإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الله العظيم.
Di surah ini dinamai dengan Al-Naml kerana pada ayat 18 dan 19 terdapat perkataan An-Naml, iaitu semut, di mana Raja Semut mengatakan kepada anak buahnya agar masuk ke sarangnya masing-masing supaya jangan dipijak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan tenteranya yang akan melewati di tempat itu. Mendengar perintah Raja Semut kepada anak buahnya itu, Nabi Sulaiman tersenyum dan takjub atas keteraturan kerajaan semut itu, dan beliau mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat kepadanya. Rupa kerajaan, kekayaan, memahami ucapan-ucapan binatang, mempunyai tentera yang terdiri daripada jin, manusia, burung dan sebagainya. Nabi Sulaiman AS yang telah diberi Allah nikmat yang besar itu tidak merasa takabur dan sombong. Dan sebagai seorang hamba Allah yang mohon agar Allah masukkannya ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Okey, ini daripada penterjemah. Ya. Kita ringkas tentang apa? Kenapa surah ni dinamakan surah semut lah. Ada kisah semut dengan Nabi Sulaiman kan. Nabi Sulaiman lalu dan tenteranya yang tidak teratur, tidak tersusun barisan tentera tu, akhirnya Nabi Sulaiman ternampak dan dengar suara semut. Okay. Semut ketakutan, ketua dia suruh batu masuk dalam kesarang. Dia Nabi Sulaiman melihat bagaimana barisan semut itu kan, teraturnya semut tu masuk ke dalam lubang masing-masing, tersusun dalam barisan. Jadi dia dapat pengajaran daripada situ untuk menyusun tenteranya. Jadi Nabi Sulaiman terus bersyukur pada Allah SWT. Kerana dikurniakan banyak sangat nikmat kepadanya. Boleh memahami macam-macam bahasa binatang, boleh melihat cara kehidupan binatang, akhirnya jadi petunjuk kepada kehidupan dia. Kehidupan semut itu akhirnya menjadi petunjuk kepada dia untuk menyusun kerajaan ni, menyusun barisan tentera dan menyusun mentadbir kerajaan. Okey, kita tengok terjemahan ayat ini. Tasin tu huruf muqatta'ah, huruf potong kan, huruf ringkas. Maknanya kita tak tahu. Ya, Allah SWT tak terangkan satu-satu tentang makna kataan ayat yang diringkaskan ni. Ya. Tak tahu makna apa ta, makna apa sin, makna apa tu, kita tak dapat, tidak ada siapa yang pun dapat menghuraikannya. Hanya Allah SWT yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam. Surah ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Sedia. Tasin, surat ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan. Untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Ayat 2 tadi, ayat 1 ya. Iaitu orang-orang yang mendirikan solat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Allah sebut di sini orang yang mendirikan solat, menunaikan zakat dan yakin tentang adanya hari akhirat. Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat akan menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka. Maka mereka bergelumang dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat di dunia azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Kita tengok uraian ayat. Al-Quran adalah petunjuk dan khabar gembira bagi orang-orang mukmin. Ya. Juga peringatan bagi orang-orang kafir dan Al-Quran itu dan sungguhnya Al-Quran itu bersumber daripada Allah SWT. Dan disebut sini mengenai perbahasan tentang potongan huruf di awal surah telah diulas pada surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ada alif lam mim kan, ada surah-surah lain lagi yang ada huruf muqatta'ah. Telah ada penjelasannya lah kan tentang surah ini, tentang ayat yang disebut muqatta'ah ni kan. Kita tak tahu maknanya, Allah SWT yang Maha mengetahui. Dan firman Allah SWT, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin hudan wa bushra lil mu'minin
Maksudnya ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan. Dan ayat-ayat ni dalam kurungan maksud dia disebut situ kitab yang menjelaskan. Kitab yang menjelaskan tu di dalam kurungan dimaksudkan ayat-ayat lah. Ayat-ayat Al-Quran tu lah. Kitab yang menjelaskan untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Maksudnya petunjuk dan khabar gembira dalam Al-Quran hanya khusus diraih oleh orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Mengikutinya, membenarkannya, mengamalkan isinya, mendirikan solat 5 waktu, menunaikan zakat yang diwajibkan, yakini akan adanya hari akhirat, kebangkitan setelah kematian, pembalasan atas semua amal perbuatan, apakah yang baik maupun yang buruk, juga mengimani adanya syurga dan neraka. Jadi ayat ini adalah antara ayat yang ditujukan kepada orang mukmin. Ya ayyuhallazina amanu. Kan? Ayat tentang orang mukmin ni ada yang disebut tentang untuk orang mukmin saja. Yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu itu ada 89 ayat. 89 ayat. Kan? 89 ke 98 tak usah saya tengok. Maknanya ayat itu khusus untuk orang mukmin. Jadi ada ayat ya ayyuhan nas untuk semua manusia. Ada ayat-ayat yang ayat yang dibaca ni untuk orang mukmin, khusus untuk orang mukmin. Semua ada yang dimulakan dengan apa? Dengan ya ayyuhallazina amanu sahaja ada 89 ke 98 Ustaz Zahra tak silap. Sekejap ya. Kita nak check. Okey, Ustazah. Nak check. Takut tersilap. Ada. Maknanya kalau ayat yang untuk orang mukmin tu khusus berkaitan dengan perintah lah. Tentang solat, tentang tinggalkan riba, tentang tunaikan zakat, puasa. Ya. Khusus untuk orang mukmin. Ya. Ayat nombor Ha. nombor daripada ayat 1 Ustazah ke ada ayat lain? Ada Dia ayat lain. cerita Seluruh Al-Quran ada 89 ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Di samping tu ada lagi lah ayat-ayat lain yang tengah-tengah sebut untuk orang mukmin kan. Busyra lil mukminin. Maknanya ayat-ayat ini adalah khusus untuk orang beriman. Jadi ayat ini berkaitan dengan perintah lah. Ya. Cerita khabar gembira, menceritakan tentang perintah misalnya mengikuti Al-Quran, beriman dengan Al-Quran, membenarkan tentang kekuasaan Allah, tentang akidah tauhid lah. Tentang mengamalkan ajaran Al-Quran, dirikan solat, semua tu tentang untuk orang mukmin. Ini termasuk ayat ni untuk orang mukmin. Suruh memahami Al-Quran dan melaksanakan ajaran Al-Quran adalah untuk orang mukmin. Ada ayat-ayat lain bila sebut ya ayyuhan nas umum. Umum untuk semua manusia. Al-Quran ini sebenarnya untuk semua manusia. Sebab tu disuruh berakhlak baik, bersifat dengan sifat-sifat sifat-sifat yang baik, amanah, benar, ikhlas. Itu ayat-ayat Allah dalam Al-Quran untuk semua manusia. Ada perkara-perkara tertentu untuk orang mukmin sahaja. Tentang zakat, tentang hari akhirat, tentang syurga neraka, itu contohnya untuk orang mukmin sahaja. Bagaimana firmannya dalam surah Maryam ayat 97. Ada lagi tentang ayat 7 untuk orang mukmin. Qul walilladzina amanu hudan wa shifaa'un walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqar. Wa huwa 'alaihim
ama. Wa huwa alaihim aman ula wa huwa alaihim aman aman sadaqah. Wa huwa alaihim aman ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang yang beriman. Dan orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Al-Quran ini adalah petunjuk, syifa, petunjuk hidayah dan ubat penyembuh bagi orang yang beriman. Dalam ayat tadi sebut busyra lil mu'minin, kan? Khabar gembira pada orang yang beriman. Kalau pada orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman, mereka diibaratkan ayat Al-Quran ni bagi mereka umpama dan orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Maknanya orang yang tidak nak beriman, mereka dah tutup telinga. Jadi ayat Al-Quran ini umpama maknanya tak sampai dah kepada mereka. Kerana mereka telah menolak. Tak mau dengar. Jadi tidak menjadi petunjuk kepada mereka. Malah Membukakan telinga, Ustazah. Memekakkan telinga. Sebab dah tak percaya, kan? Dah tak percaya. Jadi dalam hati mungkin mereka anggap Al-Quran ini betul, tak benar. Mendustakan Al-Quran. Jadi mereka buat tak dengar lah sebab tak percaya. Tak percaya. Sebab tu dalam ayat-ayat yang Allah SWT bila ceritakan tentang azab, Allah sebut Zuk. Rasakan. Dulu tutup telinga, dulu tak nak dengar. Orang ajak tak, macam-macam didustakan. Jadi Allah SWT templak balik, bila sampai tiba azab, itulah dulu tak nak dengar, sekarang terima balasan. Jadi, masa di dunia mereka tutup telinga. Jadi tak ada memberi apa-apa manfaat kepada mereka, malah akan menjadi satu azab. Dan sebagaimana firman Allah SWT, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا, ini ayat surah Fussilat, ayat 84 ya. Ayat surah Maryam yang bawah ni. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi khabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa. Pada Rasulullah SAW, Allah turunkan dalam bahasa Rasulullah, bahasa Arab. Ya. Dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Jadi Al-Quran ni Allah SWT utuskan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Untuk memberikan khabar gembira kepada orang beriman. Untuk menyampaikan janji-janji Allah yang baik kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa. Dan memberikan peringatan kepada mereka yang membangkang, mereka yang menentang. Ya? Jadi Allah SWT sebut dah. Berulang-ulang kali Allah sebut. Allah SWT suruh Rasulullah sampaikan. Allah ceritakan apa yang nak disampaikan. Kemudian Allah ceritakan akibat kesan apabila menerima Al-Quran. Allah ceritakan akibat apabila menolak Al-Quran. Ya? Jadi berulang-ulang dalam ayat Al-Quran ni sentiasa ada ayat menyuruh, ayat khabar gembira, ayat khabar derita, azab kepada orang yang menentang. Oleh sebab itu pada ayat ini Allah SWT berfirman, Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, yakni yang mendustakan hari akhirat dan mengatakan mustahil terjadinya. Mereka tak percaya, mereka katakan mustahil, mereka mendustakan, maknanya mengatakan ini tak mungkin. Itu satu yang tipulah. Mendustakan tu kata tipulah. Tak betul lah. Takkanlah. Macam tu. Jadi Allah SWT sebut zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan, bergelumang dalam kesesatan. Maknanya bila dah tak percaya, apa yang disuruh tak buat, apa diceritakan mereka tidak nak terima,
tidak nak percaya, akhirnya mereka terus dalam kesesatan. Ya. Terus dalam kesesatan Allah sebut. Maksudnya kami tampakkan keindahan terhadap perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan di mata mereka sendiri. Sebab dia rasa okey lah. Kan? Mereka rasa tak ada apa. Tak rasa bersalah. Tak rasa takut. Sebab apa? Sebab mereka, Allah jadikan indah. Apa yang mereka buat tu dia rasa macam baik dah lah. Ya? Rasa indah. Rasa macam, jadi tertipulah. Mereka tertipu dengan diri sendiri. Dia tak rasa bersalah. Diceritakan tentang azab, mereka tak takut. Sebab apa? Sebab mereka rasa macam mereka, apa yang dibuat tu betul. Jadi teruslah dalam kesesatan. Selagi mereka tidak buka telinga, tidak mahu memahami dan tidak mahu ambil iktibar. Dan kami biarkan mereka berlama-lama bergelumang dalam kesesatan. Maka jadilah mereka bergelumang dalam kubangan kesesatan, terus dalam lembah kesesatan lah. Ini merupakan balasan atas pendustaan mereka terhadap hari akhirat. Maknanya mereka tak nak percaya Allah SWT biarkan mereka terus sesat. Mereka sendiri menolak, kan? Takdir Allah tu, Allah tidak zalim. Tapi manusia sendiri menzalimi diri sendiri. Diberi berita, diceritakan hakikat sebenar, mereka tak mau terima. Allah SWT gambarkan tentang azab akibat tak nak terima pun mereka tak takut. Jadi Allah SWT menyebut bahawa mereka sebenarnya terasa indah dengan apa yang dibuat tu. Zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Terasa indah, terasa betul, tak ada rasa salah. Jadi tak takut apa. Sebagaimana firman-Nya, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dalam surah Al-An'am ayat 110, Allah gambarkan, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, iaitu Al-Quran, pada permulaannya. Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat bergelumang lah bahasa kita, kan? Mereka terus dalam sesat. Ya? Mereka tidak beriman dengan hari akhirat, walau mungkin mereka percaya adanya Allah, tapi tak beriman pada hari akhirat. Jadi tidak beriman kepada Al-Quran, ya? Tidak beriman kepada hari akhirat, mereka terus dalam kesesatan. Jadi bila selalu kita dengar Ustaz, para ulama menyebut kalau sifir rukun iman ni, dia satu 6 tolak 1, kalau ikut jadi 5, kan? Dalam akidah 6 tolak 1 kosong. Tak percaya satu dalam rukun iman yang 6 tu, yang lain tu tak dikira. Beriman Tuhan ada, beriman tentang Allah ada, tapi tak percaya kepada hari akhirat, tentang syurga neraka, yang lain tu tak dikira. Beriman kepada Allah, beriman kepada adanya Al-Quran, tapi tak beriman kepada adanya malaikat, dikira 6 tolak 1 kosong. Kan? Itu juga rukun Islam yang 5. 5 tolak 1 tak jadi 4. Okay? Percaya semua, buat semua, tapi tak nak solat. Dia jadi yang lain pun tak ada makna. Tak nak solat sebab mengingkari, mendustakan. Kalau kerana malas, dia jadi lain pula lah. Dan firman Allah SWT, ulaika allazina lahum su'ul azab. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan siksaan buruk, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia pun mendapat siksaan yang buruk, disebut di dunia dan akhirat. Su'ul azab, azab yang buruk di dunia dan di akhirat. Wahum fil akhirati humul akhsarun. Dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Di dunia
mereka ditimpa azab. Azab seksa sebab apa? Hidup di dunia ni, kalau tak ikut perintah Allah, tak ikut peraturan yang telah Allah tetapkan, Allah sebagai pencipta, manusia akan hidup dalam banyak masalah. Banyak masalah. Akan jadi orang yang zalim kepada diri sendiri. Dan zalim pada Allah akan zalim pada diri sendiri. Buat benda-benda yang tak patut. Yang diri sendiri tak patut menerimanya. Buat dosa. Dosa maksiat itu sebenarnya menjadi akan mengazab diri orang yang melakukan sendiri. Semua orang tak suka mencuri. Kan? Mencuri itu adalah menzalimi orang lain. Menzalimi diri sendiri juga. Berbohong. Perbuatan yang zalim. Orang yang berbohong dia hidup tak tenang. Berbohong hidup tak tenang. Orang yang bersifat munafik hidup takkan tenang. Dia rasa dia ada masalah mental, masalah keyakinan diri, kan? Dia jadi sifat munafik ni, orang yang sifat munafik ni orang yang dayus, orang yang tak berani, orang yang ada kelemahan tapi tak nak tunjuk kelemahan dia. Jadi di situ ada penyakit jiwa lah. Dia azab. Begitu juga bila melakukan segala perkara yang Allah larang, contohnya tak tutup aurat, akan ada kesan buruk pada diri sendiri. Makan makanan yang tidak halal, yang tidak bersih, yang tidak halal, yang tidak suci, ambil hak orang, akan ada pada kesan diri sendiri. Yang diharamkan makan akan adalah akibat-akibat buruknya. Dilarang minum arak, dilarang berjudi. Akhirnya orang berjudi, dia akan jadi orang yang sentiasa terbelenggu. Terbelenggu hidup dia. Dari segi ekonomi misalnya. Dia bergantung kepada judi dan pada malas berusaha. Jadi itu semua akibat-akibat buruk yang merupakan azab disebabkan tidak menerima petunjuk Allah SWT. Wahum fil akhirati humul ahsarun. Dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Tidak ada yang lebih rugi, baik rugi jiwa atau harta, selain kerugian yang diderita oleh mereka di hari mahsyar nanti. Dunia ni tak seberapa lagi dibandingkan dengan hari akhirat. Satu hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Kan? Jadi, kalau azab, seksa, derita di dunia ni dibandingkan dengan akhirat sangat jauh bezalah. Kita tak dapat nak gambarkan. Kan? Jadi, kalau gembira di dunia pun taklah seronok mana kalau dibandingkan dengan akhirat. Jadi orang yang beriman, dia akan kuat jiwanya. Ada motivasi untuk buat baik. Sebab gambaran akhirat tu, gambaran di akhirat, gambaran syurga, gambaran neraka tu semua berikan motivasi kepada kehidupan. Kalau buat jahat, orang buat jahat kat kita, sabar. Sebab apa? Kita ingat akhirat, ingat mati. Di sana tu Allah akan bagi balasan. Satu kita ditimpa musibah, Allah akan gandakan dengan akibat kesabaran, Allah akan gandakan ganjarannya macam-macam. Allah ceritakan ganjaran kebaikan tu kan. Pahalanya, gambaran syurganya, berbagai nikmat. Itu jugalah. Kalau buat jahat, di dunia dihukum, tapi hukuman di akhirat lebih dahsyat. Dahsyat. Macam-macam gambaran tentang syurga neraka. Misalnya tentang apa? Gambaran orang diazab di neraka tu, dicampak ke dalam neraka, jatuh atas api dalam surah As-Sajdah ayat 20 tu digambarkan, jatuh atas api, terlambung. Orang fasik, orang yang berdosa, orang fasik digambarkan dalam ayat 20 surah Sajdah tu, jatuh atas api, dia terlambung naik ke langit. Sebab apa? Kuatnya apa? Kan kita tengok api tu bila dia membakar kertas yang kita bakar tu kan naik ke atas kan. Begitulah umpama orang yang dicampakkan ke dalam neraka, api neraka terlonjak, orang tu melambung ke atas dan jatuh balik atas api tu. Dan terlambung lagi. Betapa dahsyatnya lah kan. Itu gambaran neraka dan siksaan kepada orang yang berdosa. Dan firman Allah SWT selanjutnya, wa inna
wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakim alim. Dan sesungguhnya kamu, iaitu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Qatadah berkata benar-benar telah menerima. Qatadah berkata benar-benar telah menerima dan mengambil Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana dalam perintah dan larangannya. Jadi Al-Quran itu adalah daripada Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Ya? Yang maha mengetahui segala apa yang telah ditentukan untuk hamba-Nya. Ya? Sama ada dalam perintah ataupun larangannya. Allah SWT maha mengetahui apa yang baik untuk kita, hamba yang diciptakannya. Disuruh solat, disuruh puasa, disuruh taat ibu bapa, disuruh bersedekah, disuruh berbuat baik kepada jiran, disuruh memuliakan tamu. Semuanya Allah SWT maha mengetahui tentang kebaikannya. Begitu juga larangan-larangannya, Allah SWT maha mengetahui. Apa yang dilarang itu adalah tidak sesuai untuk manusia. Semua perkara daripada sekecil-kecil perkara hinggalah sebesar-besar perkara berkaitan dengan kehidupan kita, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan orang lain, ya, semuanya ada hikmahnya. Ya. Kalau dilarang, misalnya apa larangan yang paling kecil, yang paling mudah, paling simple kita nampak? Larangan Allah supaya jangan bunuh, supaya jangan membunuh. Sekalipun dengan jangan membunuh pada perkara yang tidak berhak. Ya. Yang layak membunuh hanyalah Allah SWT. Ya. Manusia dibolehkan membunuh, dihukum bunuh orang yang membunuh orang ataupun orang yang murtad. Itu boleh. Selain daripada itu, tidak boleh berlaku pembunuhan dalam kehidupan manusia. Tak boleh bunuh binatang sekalipun. Tak boleh bunuh semut sekalipun. Ya. Semut kita tak boleh bakar. Ada orang semut bunuh kerengga bakar kan. Ini Allah larang. Bunuh dengan bakar tu hanya Allah SWT sahaja yang layak. Jadi membunuh itu tak boleh lah. Kita bunuh binatang pun boleh bunuh tikus pasal dia membahayakan. Boleh bunuh ular kalau dia masuk rumah membahayakan. Kalau kita pergi masuk hutan cari binatang tu nak bunuh, tak disuruh macam tu. Bila kita buat benda-benda yang Allah larang tu akan adalah akibat pada kita. Akhirnya manusia memusnahkan hutan, jadi banjir, jadi tanah runtuh. Kita menceroboh hutan, binatang pun keluar. Gajah keluar ke kampung. Harimau masuk kampung. Makan binatang-binatang ternakan. Sebab apa? Kita dah ceroboh tempat dia. Kan? Jadi, membunuh sama sekali dilarang. Walaupun kepada makhluk yang kecil. Walaupun kepada tumbuh-tumbuhan. Kita sengaja, kan? Kita sengaja musnahkan pokok. Nak tanam bukan senang, nak tebang senang je. Kan? Kadang kita tengok akibat bila kita mudah-mudah merosakkan makhluk lain, merosakkan alam, dan adalah akibatnya. Jadi setiap perintah dan larangan telah ditentukan oleh Allah SWT dan Allah Maha mengetahui. Allah yang Maha bijaksana yang lagi Maha mengetahui. Jadi semua perintah Allah ada dalam Al-Quran. Ada dalam setiap kitab yang dikurniakan kepada para Nabi dan para Rasul. Kepada Nabi Muhammad SAW, kitab Al-Quran adalah kitab yang sempurna sebagai sumber rujukan manusia. Jadi Allah Maha mengetahui terhadap seluruh perkara, baik yang besar ataupun yang kecil. Dengan demikian, khabar yang terkandung dalam Al-Quran adalah murni sebuah kebenaran. Khabar yang berita yang benar daripada Allah SWT. Dan hukum-hukumnya pun murni sebuah keadilan yang paripurna. Ini bahasa Indonesia sebenarnya. Yang mengandungi kebenaran, keadilan, yang mengandungi berbagai hikmah pada kehidupan manusia. Yang mana yang bila ikut, selamat dalam hidup manusia. Bila tidak diikuti, manusia tidak akan memperolehi keadilan dan kebenaran dalam hidup.
Ya, akan ada masalah. Bila ada masalah tu, macam-macam lah nak rujuk pada Al-Quran, kerana masalah yang kita buat tu dilarang, ya, dilarang lakukan. Akhirnya kita nak rujuk pada Al-Quran untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya dari awal Allah dah larang. Jadi complicated lah. Okay. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, "Fatammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim." Telah sempurnalah kalimat Rabb-Nya, iaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 115. Ayat ini menggambarkan di dalam Al-Quran itu, bila Al-Quran itu sempurna diturunkan kepada Rasulullah SAW, sempurnalah segala perintah Allah kepada manusia. Allah yang maha mendengar, maha mengetahui, telah memberikan panduan kepada kehidupan manusia cukup lengkap dah. Cukup lengkap. Ya? Jadi kalau kita ambil, hidup akan selamat. Kalau tinggal, akan jadi compang-camping lah, akan ada masalah dalam kehidupan manusia. Jadi kita menerima Al-Quran, mestilah menerima seluruhnya. Menerima Islam, masuk Islam, memilih Islam, udkhulu fis-silmi kaffah. Allah suruh masuk Islam tu secara menyeluruh. Menyeluruh. Ambil semua. Jangan pilih-pilih. Sebab bila kita pilih, kita akan tertinggal. Kita akan meninggalkan banyak perkara. Kita ambil yang baik saja. Yang kita rasa baik, sebenarnya banyak benda lagi kita akan tertinggal. Jadi, kewajipan kita kepada Al-Quran, bila beriman dengan Al-Quran, mestilah ikut seluruh ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran, yang kita kata 1666 ayat ataupun lebih itu, mengandungi segala prinsip perkara tentang prinsip kehidupan. Yang mana tak ada dalam Al-Quran, tak dijelaskan dengan detail di dalam Al-Quran, Allah SWT bagi petunjuk kepada Rasulullah melalui sunnah baginda. Jadi hadis, sunnah itu jadi petunjuk. Menjelaskan apa yang tidak dijelaskan dengan detail oleh Al-Quran. Kemudian para ulama pula berijtihad. Kita ada ijma', ada qiyas, itu kaedah-kaedah di mana kita gunakan panduan ini untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ulama berijtihad dengan cara-cara tertentu untuk mengambil pengajaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal-hal yang mungkin tidak didetailkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi, ijtihad itu juga adalah berdasarkan prinsip yang ada dalam Al-Quran. Jadi, tak ada perkara yang tak ada penyelesaian. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh umat Islam melalui panduan Al-Quran. Kalau kita cari yang lain, yang Allah tak suruh, bertentangan dengan apa yang disuruh oleh Allah SWT, akan timbul masalah lah. Ya? Sebab apa yang Allah bagi dah sempurna. Cuma kita memahami. Kita kena memahami dengan baik. Kena belajar. Ya? Kena ada orang yang menguasai. Ya? Belajar memahami Al-Quran, ilmu tafsirnya, dengan ilmu fiqhnya, ilmu hadisnya, dan mereka lah orang alim, ya, yang akan menghuraikan kepada kita tentang isi kandungan Al-Quran, isi kandungan hadis sunnah Rasulullah SAW. Jadi, kalau kita beriman dengan Al-Quran, kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Al-Quran, kita tak akan cari panduan lain lagi lah dalam kehidupan. Tentang persoalan-persoalan dunia yang Allah tak detailkan, Allah SWT berikan peluang pada manusia untuk mencari jawapannya. Misalnya tentang Rasulullah SAW pernah beritahu pada sahabat kan, yang tentang nak tanam pokok kurma, nak tut dan sebagainya. Rasulullah kata, itu urusan dunia, ada orang yang ahli dalam bidangnya, terujuklah pada orang yang ahli. Ada perkara-perkara yang Allah SWT dah jelaskan dalam Al-Quran, kita kena ikut Al-Quran. Tentang hukum perkahwinan,
ada dalam Al-Quran. Tentang apa hukum-hukum jenayah untuk orang yang melakukan jenayah, ada hukum-hukumnya yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Tentang persoalan-persoalan ekonomi, Allah SWT sebut yang halal, yang haram. Ya? Yang halal, maknanya yang halal tu ada petunjuknya, yang haram tu ada petunjuknya, asasnya macam mana. Ya? Jadi Allah jelaskan prinsip-prinsipnya dalam Al-Quran. Rasulullah SAW tunjukkan contoh teladan. Jadi itulah yang perlu kita jadikan ikutan. Di beriman pada Allah SWT, mestilah beriman dengan Al-Quran, mestilah beriman dengan perkara lain, iaitu tentang hari akhirat, tentang malaikat, tentang syurga neraka. Jadi, asas kepada keimanan adalah rukun iman yang 6 itulah. Jadi, itu adalah asas kepada kehidupan manusia sebenarnya. Tentang akidah. Ya? 6 perkara itu adalah asas kehidupan kita. Ya? Jadi, akidah itu menjadi panduan bagaimana kita mencorakkan keyakinan hidup. Bagaimana kita mencorakkan pemikiran kita. Pikiran kita nak, kita percaya macam mana kita membina apa? Keyakinan hidup melalui pemikiran kita, macam mana corak pemikiran kita, apa yang buat kita apa yang perlu kita jadikan asas dalam menentukan pendirian hidup kita. Jadi ada panduan. Apa benda yang kita kata boleh, apa yang tak boleh untuk diri kita, bagaimana sikap kita tentang hidup, tentang mati, tentang Tuhan, tentang manusia, tentang alam. Ini semua dibina dengan keyakinan kepada Allah. Keyakinan kita kepada akidah tauhid. Semua 6 perkara dalam akidah tauhid tu dia menentukan kita jadi macam mana. Kita jadi orang yang yakin, orang yang tak yakin, orang yang lemah, orang yang kuat, orang berani, orang yang penakut, orang yang tegas, orang yang tak tegas, orang yang sabar atau tidak sabar, semuanya ada apa? Semuanya dibina, asasnya adalah daripada akidah. Orang tu jadi tak sabar, jadi mudah marah, mudah putus asa, selalu stres, kecewa, ada kaitannya dengan pegangannya kepada rukun iman yang 6 tu. Kadang-kadang orang marah, orang kata, janganlah kata orang yang sakit jiwa tu dia tak baca Quran, dia tak beriman. Kita tak kata macam tu. Cuma apa saja masalah dalam hidup kita, kita mesti kembali kepada Allah. Ya? Kita kena tengok apa? Bagaimana pegangan kita kepada beriman. Bagaimana pegangan kita kepada Al-Quran. Kita beriman kepada Al-Quran, tahap mana kita punya keyakinan tu. Adakah kita baca, kita faham, kita ambil tadabbur, ambil ibrah. Ya? Kalau kita jadikan Al-Quran, bukan hanya sekadar baca, kita ambil panduan, kita baca, kita faham, kita ambil pengajaran, dia akan membina jiwa yang kuat. Kita jadi lemah, kadang-kadang jadi ada masalah tak dapat dinafikan juga. Dia mesti ada kaitan dengan keimanan kita. Ada setengah orang kata tak boleh cakap macam tu. Orang tu kita tak tahu. Dia dah beriman tapi dia dah ada masalah, macam mana nak buat kan? Yalah, ada masalah lah. Ya, memanglah kadang-kadang adalah masalah-masalahnya orang apa. Jadi orang kata apa? Sakit jiwa kan? Sakit jiwa, dia dah baca Quran, dah sembahyang semua. Tapi kadang-kadang dia stres juga. Sampai tahap stres kadang-kadang rasa macam hidup ni dia rasa macam penuh dengan derita. Penuh dengan kesukaran kan? Jadi ada kaitan, dua-dua ada kaitan dengan fizikal kita mungkin. Dari segi sains ada masalah, dari segi kedudukan kita punya saraf otak misalnya kan, keadaan kesihatan kita, macam-macam lah fakta-fakta, perkara yang berkaitan dengan faktor saintifik tu ada kan.
Tetapi tak dapat kita nafikan juga bahawa iman adalah perkara yang menjadi penyebab. Kan? Kadang kita ni manusia, iman kita turun naik. Itu biasa manusia. Kan? Jadi kita tak boleh kita kata kita sentiasa naik je iman kita, sentiasa bertambah je. Turun naik. Iman pasang surut tu iman manusia. Jadi kita kena sentiasa bila melakukan kesalahan, kita rasa kita berdosa, kita tahu kita buat dosa, kita bertaubat. Istighfar. Kita rasa kita terlajak, kita patah balik. Kita rasa hari ini tak baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Hari ini solat tak berapa sempurna, kita sempurnakan. Hari ini kita buat dosa, ada mengumpat orang, ada rasa tak puas hati pada orang, kita istighfar. Dan kita minta maaf. Itu biasalah. Ini manusia. Kadang kita sakit, kadang kita tak sakit, kadang kita sihat. Bila kita sakit, itu pun adalah suatu anugerah Allah. Kita sihat, anugerah Allah. Masa sihat kita kena ingat. Kita kena ingat Allah pesan. Rasulullah pesan. Waktu lapang sebelum sibuk, waktu sihat sebelum sakit, kan? Waktu tua waktu muda sebelum tua, waktu hidup sebelum mati, kita kena ingat. Dan bila dah berlaku sampai pada perkara-perkara ada masalah, kita patah balik. Allah sentiasa memberikan kesempatan untuk kita bertaubat, berubah kepada yang lebih baik. Selagi mana kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Okey, itulah setakat ni lah. Kita punya ayat untuk surah 6 ni. Ayat 1 hingga 6 dulu kita ambil. InsyaAllah minggu akan datang kita sampai ayat 7. Jadi antara ibrah yang perlu kita ambil tu lah. Kita kena jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kerana Allah dah kurniakan petunjuk dan khabar gembira kepada orang mukmin daripada melalui kitab Al-Quran. Jadi jangan jadikan kita termasuk dalam golongan orang yang dah tutup telinga. Tak nak dengar. Tak nak dengar ayat-ayat Allah. Tak nak dengar apa-apa yang Allah SWT sebut. Sebut tentang kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Apa yang Allah perintahkan, kita kena ikut. Contohnya solat, zakat, tunaikan. Itu kewajipan kita. Jadi, orang-orang yang menutup telinga, tak nak dengar perintah Allah, tak nak dengar ayat Allah ni, Allah sebut sebagai orang-orang yang rugi di dunia dan juga rugi di akhirat besok. Na'udzubillah min zalik. Itu sajalah. Ada apa-apa nak tanya? Nak? Saya ada 5 minit lagi. Ada soalan tak? Tak ada rasanya. Ada. Boleh. Self-reflex. Ya? Self-reflex. Tapi Ustazah baru-baru ni terdengar cerita seorang doktor lepas dia semayang terus bunuh diri di Malaysia. Seorang doktor dia baru lepas sunat hajat ke solat sunat something lah kan, lepas dia solat tu dia bunuh diri Ustazah. Tekanan kerja. Lepas solat tu. Dan dia mati dalam keadaan masih bertelekung. Kenapa ya? Dan kalau baca cerita kawan-kawan dia yang tak sangka lah dia buat keputusan macam tu kan. Itulah kita nak sebut pun Allah Maha mengetahui kan. Kita doa sebab dia izin kan kun fayakun dia lah. Sebab tak tahulah macam mana boleh berlaku macam tu kan. Kadang orang buat baik bunuh diri kan. Allah Maha mengetahui apa sebabnya tu. Allah sebab kan kita tak tahu sebab dia. Kita tak duduk dalam kasut dia kan Ustazah. Itulah. Dan kita tak boleh hukum. Memang kalau ikut dia hukum bunuh diri tu kufur lah, mengkufuri
Kufur lah. Dan kalau ikut zaman Nabi, dia tak boleh dikebumikan dalam kubur orang Islam kan. Tapi siapalah kita nak judge dia kan. Ya, kita tak tahu sebab apa yang menjadikan dia macam tu. Faktor-faktor yang kita tak tahu kan. Allah izin benda terjadi kan. Kita tak banyak benda kita tak tahu. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Makna apa sebabnya? Kalau ada orang yang menjadi penyebab tu, ada saham juga. Kan? Oh, betul. Kan? Kadang-kadang kita di tempat kerja tertekan macam mana. Dalam rumah tangga. Kan? Rumah tangga. Macam ni Zazah. Kadang-kadang kan fikir macam, bukan saya lah, dia fikir ni. Lebih baik mati kalau hidup menyusahkan orang. Macam tu. Itu. Dia fikir macam tu kan. Kan? Kenapa lebih ni? baik macam mati menyusahkan, macam rasa macam menyusahkan je akan sejauh ni. Duduk sini orang benci, duduk sini orang benci. Matilah senang kot supaya kita tak menambah dosa. Kalau macam tu, salah kita. Salah kita kan, kalau kita berpendirian macam tu, macam kita tak yakin dengan Allah SWT. Syaitan bisik tu Ustazah. Syaitan bisik. Kita tak yakin bahawa Allah sayang kita. Kita nak segala yang baik, tapi kita tak tahu bahawa Allah bagi pada kita, dia tahu apa yang sesuai untuk kita. Kita nak macam-macam, tapi Allah tahu itu apa yang dia beri pada kita tu dia sesuai untuk kita. Jadi maknanya saya pernah terbaca ni Zafrah, bila kita teringat rasa macam tu, dia kata macam ni, doa macam ni, seandainya mati itulah yang terbaik untuk dia, ada doa dia. Kalau seandainya mati itulah terbaik untuk kita yang tengah stres tu, matikanlah dia dalam husnul khatimah. Kalau dia hidup adalah yang baik, pemudahkan hidup dia. Tapi pengharapan dia supaya mati cepat lah. Allah tahu, Allah Maha mengetahui niat kita kan. Tapi macam tu kita macam minta juga tu. Kita minta nak mati. Jadi kita sebab amal tak banyak lagi. Nak mati cepat, amal tak banyak lagi. Maka dulu kata macam ni juga, lebih baik mati dalam keadaan macam sekarang ni, mati terkejut kan. Meninggal terkejut daripada mati hidup menyusahkan anak-anak bela kita nanti. Old folks kan selalu cakap macam tu, tak naklah mati nanti menyusahkan anak-anak, kena pergi hospital, pampers, lampin, terkedang atas katil. Orang dulu selalu doa macam tu. Ustazah rasa tak? Kita doa, kita tak nak menyusahkan orang kan. Tapi Allah Maha mengetahui. Allah mungkin boleh bagi kita tak menyusahkan anak-anak, tapi janganlah kita nampak mati tu je penyelamat. Kan? Takut mati kita tu, bila minta macam tu, mati nanti menyusahkan pula. Mati sebab mati dalam keadaan banyak benda di dunia tak sempat kita settlekan. Kan? Tak sempat aja anak-anak. Macam-macam anak-anak akhirnya berebut harta sebabkan kita mati. Tapi sebab kita nak mati, Allah bagi mati. Jadi kita minta Allah memudahkan urusan hidup kita. Urusan hidup dunia kita, urusan akhirat kita, Allah memudahkan. Mungkin Allah memudahkan kita dengan sakit tu, akhirnya mati. Kita nak dipermudahkan kan. Bila kita mati pun, kita mudah. Urusan di akhirat, anak-anak yang ditinggalkan di dunia pun mungkin mudah. Sebab kita minta nak mudah kan. Jadi kalau kita kata andai-andai tu, macamlah kita tak tahu, Allah tak tahu, jadi kita bagi contoh ke Allah. Kita bagi macam pilihan ke Allah. Jadi kita arahkan dia. Arahkan Allah. Jadi kita Ustazah, ada satu artis ni, anak dia artis lah. Dia ni berniqab, one of the role model jugalah, Fin Jamal kan. Dia kata dia doa anak dia yang autisma tu kan, moga Allah pendekkan usia dan mati sama dengan dia. Macam mana Ustazah? Tak boleh. Apa yang Rasulullah tak buat tu kita tak boleh buat lah. Kita tak tahu, banyak benda kita tak tahu. Kita minta anak jadi anak soleh, kita mati pun dia boleh buat. Sebab dia tu anak istimewa Ustazah. Dia tak harap suami dia bela, dia tak harap anak orang lain bela. Dia harap macam kalau anak dia tu mati, matilah sebelum dia mati.
supaya Memang jangan kadang-kadang kita terfikir macam tu kan. Kadang suami cakap kat isteri biarlah dia mati dulu. Kadang-kadang isteri kata biarlah dia mati dulu sebab dia tak yakin isteri ke suami dia boleh teruskan kehidupan bila dia tak ada kan. Kita anggaplah kita banyak tak tahu. Kita minta Allah tentukan takdir yang baik-baik. Kan? Kita minta nak mati dulu, Allah mati dulu. Sekali banyak benda tak ni kan. Kita mati ni macam-macam lah boleh jadi. Kan dalam ilmu Allah Maha mengetahui. Kita minta Allah takdirkan yang baik-baik dalam kehidupan kita. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Yang paling penting sekali kita jangan tinggal dalam doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kadang kita minta doa kita banyak benda tak termasuk. Tak? Kan? Kita minta. Kita tak bayangkan kita anak mati dulu. Anak kita yang serba kekurangan, autism dan sebagainya, dia mati dulu tak apalah, kita ingat dia masuk syurga kan. Kita bila kita macam buat macam doa macam tu, mungkin Allah bagi, tapi kita hilang satu saham untuk akhirat kita. Anak tu ada, dia mungkin jadi anak soleh, sentiasa mendoakan kita. Kita mati dulu, dia belum mati, dia doakan kita. Kalau dia mati dulu, tak ada dah. Kan? Satu saham akhirat kita dah tak ada. Jadi kita minta Allah takdirkan yang baik-baik. Allah jadikan tu mesti ada hikmah dia. Kita yakin macam tu. Mesti ada hikmah dia. Baik ke tak baik ke, sihat ke tak sihat ke, Allah Maha mengetahui. Bila Allah kata di situ ada kebaikan, adalah macam-macam kebaikan yang Allah nak bagi. Kadang orang anak jadi penagih dada, dia bela juga anak dia. Dia sabar juga. Dia doa sentiasa. Akhirnya mungkin anak tu berubah. Ya, mungkin anak tu nak bela dia besok banding anak-anak lain. Yang penting kita tahu, kita fikir. Tentu ada hikmah Allah jadikan semua ni untuk menguji kesabaran kita. Kadang kita tak buat benda lain, Allah SWT suruh kita sabar. Kita sabar kan. Fokus kesabaran tu menambah pahala untuk kita. Macam-macam lah. Kadang-kadang kita sebut mudah kan, nak praktik ni tu. Nak praktisnya tu bukan mudah. Dengan segala apa yang Allah lakukan, bagi pada kita semuanya ada itulah, ada hikmahnya. Ada kebaikannya. Kita tak nampak, jadi kita minta Allah tentukan yang baik-baik sahaja. Macam-macam benda baik. Dan kita rasa buruk, tapi sebenarnya di sisi Allah itu baik. Allah Allah. Tak? Ustazah ni ayat riwayat Al-Bukhari Ustazah. Hadis. Riwayat Al-Bukhari dia kata ayat nombor 5671 surah Al-Nasa'i 1820, dia kata doa ni Ustazah. Ya Allah, panjangkanlah hidup aku jika itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Di mana tu? Riwayat Nasa'i tu, kalau kata riwayat Nasa'i tu hadis. Dia riwayat Al-Bukhari 5671, ayat tu juga An-Nasa'i 1820. Doa. Dah doa tu lah. Dalam keadaan macam mana? Ada doa. Tapi bukanlah kita bunuh diri, cuma kita minta lah doa tu kan, macam orang kata mati dalam husnul khotimah, nak mati hari Jumaat, nak mati sebelum Jumaat, kan doa-doa tu kan. So ini maknanya kan doa. Sampai tahap kita redha dah lah, kan? Misalnya kita kalau ikut hadis ni lah, dalam keadaan tertentu lah, bukan semua keadaan kan. Dalam keadaan tertentu, misalnya kita tengok dah menderita sakit, kan, anak ke mak ayah kita ke dah menderita sakit terseksa, kita minta ayat kita tu menggambarkan kita serah pada Allah SWT. Kita redha kalau pergi pun, kan, kalau meninggal pun kita redha, maksud macam tu lah. Yalah Ustazah, orang kita mati tempat tidur mati kan. Macam tu lah. Yang penting kita doakan Allah takdirkan yang baik-baik untuk dia. Baik-baik. Kalau kata bukan nak minta
bukan kita dah tak tahan lagi, kita minta doa, biarlah dia mati kan. Kalau kita jaga mak ayah sakit, kita minta kalau Allah tak takdirkan dia dah sakit sangat, tak tahan, biarlah Allah tentukanlah takdir yang baik untuk dia. Kalau mati pun kita redha lah. Dalam hati niat kita macam tu lah. Kan? Bukan maknanya kita rasa macam biar matilah macam tu kan. Allah Maha mengetahui tentang niat kita. Islam. Itu Rasulullah SAW. Okay. Itulah. Jadi insyaAllah kita sambung ayat ini nanti dalam 2 minggu lagi lah. Tahun depan insyaAllah. Tahun depan pula. Tahun depan lah. Bukan ada seminggu lagi kah? Tahun depan lah kan. Giliran Ustazah. Seminggu lagi dah Ustazah. Seminggu lagi ke? 29 Ustazah, 29 Disember. Oh, 29. Relax Ustazah, relax. 29 tu kira minggu ke-5 dah kot. Minggu ke-5 tu. Kalau minggu ke-5. Tak juga, macam minggu 6. Tak. Betul lah. Ada sekali lagi. 29 giliran Ustazah. Okey, muda lagi Ustazah 1 minggu. InsyaAllah. Okay. Harap-harap kita dapat ambil pengajaran lah dari ayat ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita kefahaman. Allah beri kita kekuatan. Allah beri kita kesabaran. Istiqamah dengan kebaikan. Ya. Dan kita akhiri hari ini pertemuan kita dengan doa dan tasbih kafarah. Saya baca doa lah. A'udzubillahi samii'al-'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa fawtan ba'da al-maut. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Salam. Amin insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama. Okay.